Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى النبي الكريم وصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. اللهم إن هذا إكبار ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبعد. أصحاب الفضيلة Tuan Imam, Aliyutan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada bulan ini, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk hidup sampailah pada saat ini. Dan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita husnul khatimah, sebaik-baik penghabisan hidup kita dalam melakukan ibadah kebaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bicarakan buku 40 hadis Nabi SAW memberi peringatan. Sampai hadis berapa? Hadis ke? Hadis ke-9? Hadis ke-8? Kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha, ayna tazhabuna biha? Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila diletakkan jenazah dan diangkat oleh beberapa lelaki untuk dibawa ke kubur, maka jika mayat itu seorang yang baik, maka berkatalah jenazah ataupun mayat itu kepada yang memikulnya itu, qaddimuni, kalian dahulukanlah aku. Maksudnya cepatkan perjalanan. Wa in kanat ghayra salihah, dan jika sekiranya mayat itu seorang yang tidak baik, qalat, maka mayat itu akan berkata, aina tazhabun, ke manakah kamu ingin bawa aku? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan, semua sekali makhluk Allah akan mendengar tempikan mayat tersebut kecuali manusia. Jika manusia dapat mendengarnya, nescaya akan pingsan. Hadis ini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan kita satu masa nanti. Kita semua ni akan jadi jenazah, bakal jenazah. Sama ada kita menjadi kategori yang pertama yang menyuruh orang yang tukang usung kita cepatlah untuk sampai ke tanah perkuburan, ataupun menjadi golongan yang kedua yang menanyakan, ke mana kamu nak bawa aku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan rasa mati tersebut. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kita akan mati, tengok kawan-kawan kita ada yang dah mati dah, adik-beradik kita, suami isteri kita, anak-anak kita yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang keadaan seseorang setelah mereka menjadi jenazah. Menakutkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada bekalan yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seorang yang soleh, mereka tidak sabar untuk dibawa ke kubur
kerana mereka tahu nikmat yang bakal mereka peroleh dalamnya cukup hebat. Kubur ni kita doakan waktu rakaat, waktu takbir yang keempat. Takbir yang keempat solat jenazah ni, doa di sana sunat. Tak wajib, taklah kata wajib baca doa ketika itu, boleh saja kita bagi salam pada takbir yang keempat. Tapi antara yang diajar di para ulama, kita doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa lahu, contoh. Ataupun kita baca doa Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, ya Allah jadikan kubur orang ini, si fulan ini yang mati ini, taman daripada taman-taman syurga. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kubur ni memang boleh jadi taman daripada taman-taman syurga. Kita baca hadis dalam kitab Bahrul Mazi pada jilid ke-17, bila mana kubur berkata-kata kepada orang yang masuk dalamnya. Kalau orang tu yang baik, dia akan kata ahlan wa marhaba, selamat datang, welcome. Kamulah orang yang paling aku kasih waktu berjalan di atas belakang aku. Sekarang kamu dah masuk dalam perut aku, kamu tengok bagaimana aku nak buat kepada kamu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur itu akan meluas. Jauh mana? Sejauh mata memandang. Tahu macam Allah SWT. Kita berfikir macam mana kubur yang sempit itu boleh luas. Itu gambaran zahiriah kita. Yang batiniahnya, yang alam barzah tersebut, hanya Allah Subhanahu wa taala saja tahu bagaimana nikmatnya syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada golongan-golongan yang saleh. Kita doakan kitalah semua itu menjadi orang yang saleh. Allahumma amin. Manakala bagi orang yang jahat dan fasik, yang sentiasa menderhakai Allah di atas muka dunia ini, mereka akan meraung untuk tidak dibawa ke kubur, kerana mereka telah tahu azab kecelakaan yang bakal mereka terima dalam kubur tersebut. Dah tahu dah. Sebab dalam hadis lain juga menyebut, waktu seorang tu nak meninggal, dia dah ditayangkan oleh Allah dah maq'aduhu, tempat tinggal dia. Waktu nak nazak, waktu nak cabut nyawa tersebut, Allah dah tayang dah. Sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka, dah dapat tahu dah awal-awal. Cuma kita tak boleh nak bagi tahu orang lain. Itu sebab jarang orang nak mati ni bercakap banyak, jarang. Yang cakap banyak dalam sinetron TV3 je banyak cakap. Ni papa nak mati nak syarikat Megah Holding, kamu dapat jadi CEO, tu lah. Banyaknya orang tadi cakap lah. Jarang kalau banyak cakap tu, jarang. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak banyak cakap waktu nak meninggal dunia. Sebab apa? Salah satunya kata ulama, sebab orang tu dah nampak dah keadaan bila mana nak mati tu, mana tempat dia. Kalau syurga, dia pakai seronok nak ke syurga tu. Kalau nampak neraka, mereka akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebab nak pergi ke neraka. Jadi kita harap kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kena banyak ibadah kepada Allah, lebih-lebih lagi pada kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni. Saya dah cerita kepada tuan-tuan tentang seorang habibah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umurnya 108 tahun, bukan 18 tahun, 108 tahun umur dia. 30 tahun tak boleh nak tidur malam. Ada orang kata kalau tak boleh tidur malam ni penyakit, tapi sebenarnya bagi dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia boleh menghidupkan sepanjang malam tu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kerja makcik ni? 108 tahun umurnya, malam ni dia akan salat sunat tahajud dia 10 rakaat. Dia ada 5 orang anak. Setiap selesai 2 rakaat, dia akan doakan untuk anak dia yang pertama dan menantu, cucu, cicit, ciuk dia dan sebagainya. Selesai yang tu, bangun rakaat kedua, doa pula untuk anak kedua. Itulah kerja dia. Sampai umur dia sekarang masih hidup lagi 108 tahun. Dia mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Umur berapa? 108 tahun. Kita 18 tahun tak pernah nak khatam Quran. Utama Allah SWT punya hebat makcik ni. Dan dia antara amalan yang cukup luar biasa lagi, dia banyak membaca Qul huwallahu ahad. Dia ada satu uncang, dalam uncang tersebut dia ada biji-biji yang banyak. Setiap kali dia baca, dia ambil satu, dia akan baca Qul huwallahu sampai selesai habis dalam uncang tersebut. Setiap hari selesai, ribuan kali dia ucap kalimah ataupun ayat surah Al-Ikhlas tadi. Maka ditanya orang kepada Habibah ini, apa yang Habibah minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang istiqamah buat amal soleh ni tuan-tuan, yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bila Allah nak satu benda kebaikan kepada seorang hamba, istamalhu, Allah akan pergunakan dia. Macam mana cara Allah pergunakan dia? Allah akan muwafaqah, Allah akan rapatkan dia, lorong dia itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada rasa inisiatif nak buat ibadah kepada Allah, itu tandanya Allah sedang lorong kita nak arah kebaikan. Tapi kalau nak buat ibadat pun malas, nak baca Quran pun berat, nak sedekah pun kedekut, nak solat pun rasa tak rajin, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang melorong kita ke arah kebinasaan yang cukup menakutkan. Itu sebab iman, kalau kita belajar tauhid, iman yazidu bit ta'ah. Iman itu meningkat dengan banyak ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil maksiat, dan dia akan berkurang dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu iman kita ni steady tak steady, kata ulama, rajin buat ibadat ke rajin buat maksiat? Rajin buat ibadat ke banyak buat maksiat kepada Allah? Kalau banyak buat ibadah, itu tandanya iman kita menaik dan sebagainya. Tapi kalau kita rajin melakukan maksiat kepada Allah, itu tandanya iman kita sedang menurun, dan kita kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita kena bagi ingatan. Setiap minggu atas mimbar ni khatib bagi ingatan, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Kita pakat tidur, ada yang tidur. Nah, pecah speaker, tidur juga kata Allah Subhanahu wa taala. Patut ambil tongkat tu lontar atas kepala yang sedang tidur ni, biar sedar. Orang mari Jumaat bukan suruh tidur, mari dengar khutbah. Sebab dia nak ucapkan apa benda sesuatu atas tu. Tu sebab tajuk khutbah biar sedap. Jangan buat buah-buahan tempatan. Jangan. Jagalah semasa jalan raya, jangan gitu nak. Biar khutbah tu menusuk hati. Haramnya K-pop contoh, Allah Subhanahu wa taala. Haram melakukan maksiat kepada Allah. Biar masyarakat sedar banyak sangat maksiat yang sedang berleluasa, bukan cerita buah-buahan tempatan. Itu tak perlu. Kemudian yang terakhir, banyakkan bekalan amalan untuk kesenangan kita di alam barzakh dan di akhirat sana. Mana dalilnya? Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah banyak bekalan, buatlah bekalan, sebab sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang dimatikan Allah dengan husnul khatimah. Maka perbanyakkanlah doa kita kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah, Allahumma amin. Hadis yang ke-9. Hadis ni hadis ke-18 saya baca. Saya salah baca hadis ke? Patah balik hadis ke-8. Rumah dak tegur. Minta maaf kita patah balik Hadis yang ke-8. Hadis ke-8 saya baca dia hadis ke-18. Tuan Puan angguk tu okey lah tu. Jadi kita dah baca dah rasanya hadis ke-8 ni. Kita masuk hadis ke-9 hari. Baik. Hadis ni ada beberapa kesilapan dalam penulisan teks hadis ni. Ini buku yang terbaru saya telah siapkan, edisi terkini dia. Banyak 2-3 benda yang banyak bertukar dekat sini. Salah cetak. Kita dah hantar betul dah. Dia muslim tak tahu macam mana. Baik, hadis riwayat dari sana Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Nabi kata, jauhilah kamu akan 7 perkara kesemuanya membinasakan kamu. Ada 7 perkara yang Nabi kata minta kita jauh daripada melakukan perkara tersebut. Yang pertama, asyirku billah, bukan syirka, asyirku billah. Menyekutukan Allah. Sekutukan Allah Subhanahu wa taala maksudnya dari sudut sembahan, mencari sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahli alkitab, daripada golongan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang yang musyrik. Musyrik sini maksudnya ambil lain daripada Allah sebagai Tuhan, itu musyrikin. Maka kita kat Malaysia terjemah non muslim. Wal musyrikin fi nari, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka Allah. Fi nari jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal dalam neraka tu. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah orang seburuk-buruk ciptaan.
Ni Allah SWT sebut dalam surah Al-Bayyinah. Tapi berbeza dengan orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Syaratnya beriman, amal soleh. Jangan beriman saja, amal soleh tak buat, tak jadi. Dia kena lengkap dulu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik manusia. Maka antara ciri-ciri mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia orang Islam pilih Tuhan selain daripada Allah. Kan viral baru ni filem mentega terbang. Tak tahu mentega boleh terbang, Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu cerita tu sampai dah muncul. Rupa-rupanya dah diterbitkan tahun 2021 lagi. Tak tahu. Sedar-sedar bila mana saudara Zabidi Muhammad dedahkan intipati dalam filem tersebut, barulah kita tahu berat sungguh filem itu. Diterbitkan oleh seorang yang kafir, diarahkan oleh seorang yang muslim, dan penulis dia punya skrip majoritinya kafir, seorang je muslim iaitu pengarah. Maka cita-cita yang cerita nak cerita bahawa mencari agama. Kalau yang mencari agama tu orang non-muslim, kita tak kisah. Tapi kalau dah Islam tapi cari lagi agama lain, ini masalah besar. Ini masalah ni masalah. Sebab bila mana Islam tak boleh cari dah agama lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bila mana dah masuk Islam tak boleh cari lain dah. Hatta kalau orang non-muslim masuk Islam, dia tak boleh murtad keluar daripada Islam balik, tak boleh. Dia mesti kekal dengan Islam tersebut. Dia ada undang-undang. Nak paksa orang masuk Islam tak boleh. Tapi bila mana kamu dah masuk Islam, kekal dengan Islam, tak boleh keluar daripada Islam. Tak ada agama yang lebih mulia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harap pihak berkuasa tangkaplah demo ni. Masuk sosbah ke sekejap, bagi tarbiyah sikit pada mereka ni, akan sedar perbuatan-perbuatan ni mencemarkan kita punya akidah umat Islam. Boleh buat dialog tentang ayah, dia kata boleh cari mana-mana agama, boleh pilih mana-mana agama. Boleh buat dialog nak makan babi. Ditanya seorang kawan dia, seorang India, boleh nak makan babi? Awak tak boleh, awak Islam. Awak pun boleh makan daging, takkan saya tak boleh makan babi? Tengok pertama Allah, dialog. Dialog ni yang digunakan oleh masyarakat sekarang, yang kita sangat membimbangkan. Dan benda ni muncul, dan kita harap tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, pihak berkuasa ambil tindakan keras lah pada mereka. Tak boleh bagi muka sangat. Ni paling lewat pun minta maaf. Tu je, tak jadi. Sebab benda dah menyebar. Virus dah tersebar, maksiat berleluasa. Tiba-tiba kita terima ungkapan minta maaf dia saja, itu tak boleh. Kita tak boleh terima benda tersebut. Maka syirik kepada Allah yang paling besar sekali adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang, kalau fokus kita orang Islam, ambil Tuhan selain daripada Allah. Syirik, kita minta tolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kena berlapis. Ni ada orang kata saya makan Panadol ni, Allah hebat Panadol ni, sembuh demam saya. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kena ucap alhamdulillah, asbab Panadol ni lah legalah demam sikit, alhamdulillah. Puji Allah dulu. Jangan puji Panadol tu, puji Allah dulu. Nah, ni kita jumpa doktor tu, kemah keming doktor tu, doktor pula yang hebat yang menyembuhkan dia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang sembuh. Syirik, kata ulama, terbahagi kepada dua. Syirik jadi, syirik yang besar, yang nampak, syirik yang besar ni, yang terang-terang. Yang kedua syirik khafi, syirik yang tak nampak. Yang banyak berlaku syirik khafi, iaitulah penyakit-penyakit mazmumah yang sedang berleluasa. Yang ini yang paling payah kita nak singkirkan dalam diri kita, macam Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah min zalik. Waktu saya tauliah, temunuga tauliah mengajar tahun 2008. Waktu tu di depan almarhum Datuk Seri Tan Sri Harun Sani, Dr. Harun Sani. Di hadapan almarhum Datuk Abdul Latif Pak Teh Keruh, Pondok Keruh. Dan depan tuan guru Syekh Maknum Mansur Al-Hafiz, masih hidup lagi, tengah uzur, Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli cukup banyak, ahlul Quran yang cukup hebat ni. Jadi Pak Teh tanya soalan mudah je. Sebutkan Ustaz, bagi 5 kat saya sifat mazmumah. Kita belajar dia tu, tapi bila depan dengan tok guru hebat ni, tak boleh nak sebut. Satu pun tak boleh sebut. Tak tahulah dia punya auranya macam mana, tak boleh sebut. Syekh Makno kata dia ngajar kita, dia pula tolong kita.
Sebab Pak Teh ni jangan pusing dia, sebab dia tak suka syarat nak temuduga tauliah. Jangan kita goreng banyak sangat. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Maka kita buka wallahu a'lam, malu rasa jawab. Dapat jawab 3 je. Sifat mazmumah. Dia kata saya minta 5, baru dapat 3, 2 lagi. Belum saya minta 10, ada 7 lagi kalau yang tu. Kena. Tapi alhamdulillah tak dapat jawab pun luluh temuduga Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia jangan goreng lah. Tu contoh. Sebab sifat mazmumah ni syirik, salah satunya riya, ujub, takabur. Yang paling banyak sekali riya ni dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan media sosial kita ada, kita riya. Dah alhamdulillah udah berbuka puasa, awak dah berbuka ke belum? Habis Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita cerita. Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan, sama seperti mana kita sembunyikan dosa-dosa kita daripada orang lain tahu. Yang kedua, was-sihru, sihir. Sihir ni amrun khariqul lil adat, perkara yang mencari adat. Mencari adat. Dia ada 5 perkara mencari adat. Apa makna mencari adat? Adat biasanya kalau api panas, air basah, itu adat. Tapi bila dia mencari adat luar biasa, itu perkara luar biasa. Ada 5. Yang pertama, mukjizat para rasul dan para anbiya. Yang kedua, al-irhas, untuk para nabi dan rasul waktu mereka kecil. Contoh Nabi Ismail, waktu mana dia hentak kaki terkeluar air Zam-Zam, yang kita sebut Zam-Zam. Zam-Zam ni maksudnya benteng tersebut, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga disebut sebagai karamah, perkara mencari adat yang Allah kurniakan kepada para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keramat yang paling mulia sekali istiqamah, itu keramat yang paling mulia. Seperti mana disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin, istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat yang diberikan Allah kepada para wali. Apa makna istiqamah? Rajin buat sentiasa, muka dia je ke masjid. Itu istiqamah. Kalau baca Quran setiap hari tak pernah miss. Solat berjemaah tak pernah miss. Itu istiqamah, yang ni paling payah sekali. Itu namanya karamah. Contoh dekat Malaysia banyak para wali Allah. Contohnya Muallim Abdul Wahid di Melaka. Muallim Abdul Wahid di Melaka ni isi minyak, tak isi minyak, dia isi air dalam tangki minyak dia. Satu hari pergi kuliah, minyak habis. Pergi dekat anak sungai, isi dalam botol, isi air dalam tangki. Start hidup kita. Siapa sudah hidup? Cuba kita buat mana? Hiduplah kita dalam keadaan susah lepas tu. Sebab ni aku enjoy. Tapi masya-Allah hebat Muallim Abdul Wahid. Dia orang yang tak kaya. Tapi kalau orang minta tolong, dia akan buka je tikar dia, ada duit, tikar dia. Itu karamah. Wali Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi lah wali-wali yang lain. Contoh Pak Sumit di Kedah pernah tampar rimau mampu. Rimau tu mampu kena tampar dengan dia. Ni bukan kucing, ni rimau. Contoh Tok Kupaluh di Terengganu, waktu Inggeris datang bertemu dengan dia untuk buat perbincangan. Dia sengitkan serban, kapal Inggeris sengit Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karamah. Yang keempat, ma'unah. Ma'unah ni perkara mencari adat, bukan ma'unah yang berampas senjata tu, bukan. Itu kumpulan al-ma'unah. Ni ma'unah ni kepada orang beriman kepada Allah, dia beri Allah kurniaan kepada dia. Dia nak sampai taraf karamat dah, tapi bawah sikit kepada orang-orang yang tidak sampai taraf kewaliannya lagi. Dan yang kelima, sihir. Sihir ni perkara mencari adat yang Allah berikan kepada orang-orang yang fajir, yang fasik, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok zaman Nabi Musa, berapa ramai ahli sihir Fir'aun yang hebat-hebat. Semua sihir yang berlaku itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin Allah, mereka takkan dapat menyihir seseorang. Dan kita minta jauhlah daripada golongan-golongan orang yang suka menyihir orang ni. Dosa besar terutama Allah. Yang terlibat dengan sihir, dukun ini, hukuman dia pancung kepala, itu hukuman dia. Berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri kena sihir oleh seorang laki-laki daripada Yahudi yang mengambil rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digulungnya rambut Nabi dekat dengan sikat, dicampur dalam perigi buta. Nabi pun kena sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sedar, sihir ini wujud dan sihir ini dosa besar terutama Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita masih lagi ada yang mengamalkan sihir. Maka kena banyaklah pendidik diri tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni sihir orang boleh hantar dengan macam-macam kaedah.
gambar kita, kan kita suka upload status gambar anak-anak kita, tak termasuk kisah Ain lagi, yang orang tengok anak kita, Allah comelnya, terus sakit anak kita. Ain ini wujud, Ain itu wujud. Dia nak puji je sebenarnya, tapi dia punya tu ada Ain. Ain ni satu anugerah juga, tapi anugerah yang tak apa nak molek Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Nah, tu sebab ada orang kampung Manjur sana, bila bawa anak saya akikah, dia kata, Allah buruknya anak. Kenapa buruk macam sebut anak saya? Tak boleh sebut comel Ustaz, Ain apa pula dah. Itu tak reti nama dia. Comel lah, tak ada. Tapi nak semua jaga-jaga. Kita suka update status kebahagiaan kita dalam media sosial, orang tengok sakit hati, kena kita. Tak masuk. Dia boleh jadi. Boleh google lah, apakah itu Ain. Ini bukan nama orang perempuannya, namanya Ain. Wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq. Dan membunuh orang melainkan dengan hak. Bunuh orang. Semalam di Perlis, seorang suami membunuh isteri. Das kompre, tembak isteri, 5 das, mati. Bila disasar, dia ada mengalami kemurungan setahun 2 sebelum tu. Kemurungan, ini bahayalah, insya-Allah. Penyakit kemurungan dalam masyarakat kita semakin hari semakin banyak. Dia membunuh illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Dengan hak. Contohnya berlaku kes qisas, itu lain. Contohnya berperang, itu lain. Itu dengan hak. Tapi kalau sengaja bunuh orang, tak boleh. Bunuh terbagi kepada 3, kita dah belajar sebelum ni. Yang pertama, qatlu amdin, bunuh sengaja. Bunuh sengaja ni macam mana? Kita niat nak bunuh si fulan, kita ambil senjata memang boleh membunuh, dan kita tembak dia, kita pukul dia, mati, maka itu qatlu amdin, bunuh sengaja. Yang kedua, qatlu shibh amdin, bunuh hampir sengaja. Kita memang nak bunuh si fulan ni, tapi kita pakai botol air yang biasa kalau lempar cicak pun cicak tak mampu, kena lagi tu, mati fulan itu, maka qatlu shibh amdin nama dia. Yang ketiga, qatlu khata, bunuh tersilap. Nak bunuh fulan, mari seorang fulan yang lain. Nak bunuh Mamat, mari Ali kat belakang, Ali yang kena, Mamat tak kena. Itu namanya qatlu khata. Qatlu khata ni lah yang banyak ulama sekarang kiaskan dengan aksiden. Dan ketiga-tiga pembunuhan ni, dia ada diat, denda dia. Contoh, orang bunuh keluarga seseorang, matilah anak dia, tapi keluarga ni tak nak laksanakan kisas kepada orang ni kena bayar kepada keluarga tersebut 100 ekor unta. Seekor unta sekarang berapa ribu seekor makcik? 10,000, tu paling lekeh. 10,000 darab 100, 1 juta dapat. 1 juta dapat kepada keluarga ni, dia sudut dia. Walaupun anak dah meninggal dunia, dapat 100 ekor unta. Bayangkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Mati pun Allah gantikan dengan perkara lain. Tapi sebab ikut undang-undang sivil, yang kita dapat hanya kecewa saja. Dapat tahu orang tu mati kena gantung, kita dapat apa? Dapat tu lah. Puas hati tak? Tak puas hati. Tapi Islam ajar kepada kita undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ada namanya diat, dendaan yang dapat. Termasuk aksiden. Punya hebatnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian kata Nabi lagi, wa aklur riba, dan makan riba. Makan riba. Dan kini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, riba ni banyak berleluasa dalam masyarakat kita, dan sangat menduka citakanlah. Sebab kita ada perbankan Islam, kita dah ada, tapi ada lagi orang guna sistem konvensional. Dia kata sama aja Ustaz, bank Islam lagi mahal pada bank tak Islam ni, baik saya guna bank tak Islam. Tak boleh tuan-tuan. Biarlah kita ada hujah yang kukuh nak bertemu dengan Allah satu masa nanti. Kenapa kamu guna bank konvensional? Kita nak kata pada Allah, bank Islam lebih mahal pada konvensional? Tak jadi. Walaupun betul adalah isu sikit-sikit sebanyak dalam bank Islam ini, ada kata macam tu macam ni, kita bukan ahlinya. Maka kalau kita jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti, wahai Allah, aku mengikut panel syariah yang dilantik oleh pihak bank. Kalau mereka berlaku masalah, tanya mereka, bukan tanya kami. Kami hanya pelanggan. Itulah kita sebagai orang awam, tak perlu soal lebih. Cuma kalau nak sebut kepada tuan-tuan, gunakan sistem perbankan Islam. Satu dosa besar yang berlaku, yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah istiharkan perang pada mereka ini, iaitulah orang mengamalkan riba. Waktu Nabi bermimpi, dalam satu mimpi Rasulullah, Nabi melihat ada makhluk yang sedang berenang dalam sungai darah. Sungai itu daripada darah.
Bila dia berenang, dia akan pergi dekat tebing, dia buka mulut dia. Ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan ashab-ashab sunan yang lain. Tuan cari dalam bab ru'ya, bab mimpi Rasulullah. Dia akan lalu dekat dengan tebing, dia akan buka mulut dia. Orang di atas tebing akan ambil batu, dia akan sumbat dalam mulut dia penuh, dia akan berenang balik. Lepas tu dia akan datang balik, buka balik mulut, sumbat batu. Tahu tak dosa dia apa? Dosanya sebab terlibat dengan sistem riba. Ini jangan main-main. Kalau kita pernah buat loan rumah dengan sistem bank konvensional, convert lah tuan-tuan macam Allah. Ni akaun kira oleh SP. Masih lagi ramai orang kekal dengan konvensional. Ramai orang Islam, Melayu Islam yang masih kekal dengan konvensional, tak nak Islami. Dia kata sikit dapat dividen. Dah lah dividen sikit, dapat yang Islami lagi sikit. Tengok dia fikir sikit. Dia tak lupa, dia lupa tentang bagaimana halal dan haram yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Benda tu mudah je nak ubah sekarang, tapi kita nak ikut apa yang telah ada, sedia ada. Kalau dulu mungkinlah tidak ada perbankan Islam, 60-an, 70-an susah, maka terpaksa ketika itu nak buat loan rumah, terpaksa guna bank konvensional. Tapi sekarang kita ada bank Islam, maka kita kena raikan bank Islam tersebut. Termasuklah insurans, ambillah takaful. Tak boleh usah takaful mahal, insurans murah. Dia fikir dunia sungguh, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar kita buat perkara begitu. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, dosa besar. Kita buat rumah anak yatim, kita suruh anak yatim minta derma. Anak yatim yang susah, kita yang senang lenang, itu tak boleh. Ini jaga-jagalah bagi orang yang membuka pusat rumah anak yatim, yang banyak yang macam Allah Subhanahu Wa Taala menyalahgunakan dana yang dia dapat. Saya di bawah ni ada seorang hamba Allah duk mengadu, kerap duk mengadu tentang seorang tu, dia ada rumah anak yatim tapi kehidupannya sangat mewah. Rumah, beli rumah baru ratusan ribu, kereta baru ratusan ribu. Rumah anak yatim gitulah state dia, Zuhud rumah anak yatim. Tapi rumah pengusaha anak yatim bapak besar, ini tak jadi. Yang ni kena report lah kepada pihak berwajib kalau benar-benar berlaku perkara tersebut, sebab dia sangat menduka citakan. Makan harta yatim termasuk juga kalau kita jaga anak yatim. Mungkin adik-beradik kita meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Kebetulan pula dapat takaful, dapat insurans, dapat sumbangan orang ramai banyak. Anak-anak yatim terabai, kita pula menterkedarah duit dia. Itu tak boleh. Itu macam Allah, dosa besar yang kita buat, khususnya kepada bapa saudara, mak saudara yang buat perkara tersebut. Wa tawalli yaumaz zahfi, berpaling daripada medan perang, lari daripada medan perang tak boleh. Tengah-tengah perang musuh terlalu kuat, kita pakat lari, tak boleh. Kecuali pusing berundur untuk mengatur strategi, dibenarkan syarak. Tapi kalau lari balik terus ke Tanjung Rambutan ni, tak boleh. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, dosa. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh perempuan-perempuan mukminah, perempuan-perempuan yang baik yang lazim mereka itu melihara diri dengan berzina. Tuduh orang berzina dosa besar. Termasuk juga tuduh orang mukmin lelaki berzina, dosa besar. Qazaf, maksudnya qazaf, menuduh orang berzina. Dalam Islam, kalau kita tuduh orang berzina, kena 4 orang saksi. Kalau tak ada saksi 4 orang, 80 sebatan hukum hudud di atas belakang kita. Jangan main-main nak tuduh orang zina ni. Dalam media sosial sekarang, bab zina orang mudah-mudahkan. Baru ni bercinta sepasang kekasih, seorang VIP, seorang artis bercinta. Boleh dia cerita dia pernah tidur sekali walaupun tak buat apa-apa. Boleh cerita pula. Kita minta juga Jabatan Agama berkenaan kena alert isu ni, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ni tak boleh kita biar. Saya pernah tegur dia ni waktu PKP pertama. Waktu dia duduk dengan pasangan dia sebelum ini, yang nikah batu cerai pula. Saya tegur, kahwin-kahwin cepatlah. Kenapa buat maksiat macam tu? Pergi sana macam belangkah, buat sana ke sini. Apa dia kata kat saya? Yang pertama dia kata saya nak tumpang populariti dia. Itu nombor 1 hujah dia. Itulah nak menumpang populariti. Dia kata kalau ustaz boleh kahwinkan saya hari ini, saya nak bagi ustaz 10,000. Dia hina saya, macam Allah SWT. Kalau ustaz boleh kahwinkan saya pada hari ini, saya akan bagi review produk ustaz, sebab dia tahu saya berniaga sepanjang hidup saya. 3 dia bagi. Dia penghinaan. Saya sebut pada dia, duit saya dapat itu tak habis lagi. 100,000 tak dapat, tak habis lagi. Habis dah. Sajalah gambar gitu nak kata duit, tak aku pandang duit itu, cuma perbuatanmu itu berdosa. Tapi sekarang semua itu didedahkan belaka.
Tak kira isu rumah tangga guna media sosial. Netizen pula jadi hakim lah, jadi tok ustaz, semua ada. Netizen ni semua ada, hakim ada, peguam ada, lawyer buruk, semua ada berlaku. Dia akan bagi pandangan dan orang mengikut pandangan netizen. Kan berlaku kes seorang perempuan bunuh diri. Dia buat satu status, aku rasa hidup sudah tidak berguna, boleh tak aku bunuh diri? Netizen jawab, silakan, bunuhlah diri. Dia bunuh diri betul. Kata Allah SWT punya tak betulnya netizen. Ada yang betul, ada yang tak betul. Ni banyak yang tak betul yang berlaku masyarakat. Jadi orang menuduh orang ni kena bawa saksi 4 orang. Saksi 4 orang ni mesti semua laki-laki. 4 orang saksi ni mesti tengok betul-betul perzinaan tersebut. Kalau dia kata saya tengok bila? Minggu lepas. Awak semalam. Ni 2 hari lepas. Ni tak tengok tapi dengar. Tak jadi. Dia mesti melihat perbuatan tersebut, betul-betul melihat. Itu bukan senang kita menuduh orang, tapi perkara ini sangat berleluasa pada zaman kita sekarang. Ini dosa-dosa besar. Pengajaran pada hadis Nabi SAW, antara dosa besar yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW ini semakin terjadi dan meluas pada masa kita sekarang. Hampir kesemuanya. Yang kedua, daripada 7 perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW, hanya menyungutukan Allah saja yang dosa yang tidak akan diampun oleh Allah SWT. Daripada 7 perkara begitu yang saya sebut tadi, hanya 1 yang Allah tidak akan ampun kecuali dengan taubatan nasuha. Bahkan kalau kita buat nombor 1 tu, a'udzubillah min zalik, mati akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Selain daripada itu, sihir, membunuh, yang itu semuanya akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, salah satu sebab yang menyebabkan seseorang melakukan perkara-perkara tersebut adalah disebabkan kejahilan kepada agama, jahil pada agama, jauh daripada pengetahuan tentang hukum halal dan haram yang sepatutnya kita umat Islam belajar perkara tersebut. Masuk apa Isyak? Hadis yang terakhir pada malam ini, hadis ke-10, riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan Syaikhani. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang, Allah suka amalan, iaitulah amalan yang sentiasa dilaksanakan walaupun sedikit. Tuan-tuan sedekah RM1 sehari, tak apa, teruskan sedekah walaupun ada orang perli. Biru saja kamu ni, tak ada ke hijau, tak ada ke merah, tak ada ke oren, tak payah, tak apa, biarlah mu nak perli aku istiqamah RM1 sampai sudah, tak apa. Ataupun salat sunat, dia buat itu 2 rakaat, dia istiqamah buat, tak apa. Maka kata Nabi SAW, yang mana adwamuha wa in qalla, amalan yang sedikit namun sentiasa dilaksanakan terlebih baik daripada melakukan amalan yang banyak tapi hanya lakukan sekali saja. Bagi derma 100 hari ni, kemudian tahun depan pula dibagi pula 100. Jangan, mesti istiqamah. Istiqamah adalah suatu dianggap sebagai karamah, kemuliaan yang tertinggi yang diberikan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ramai depan saya ni kekasih Allah belaka ni, yang istiqamah mengaji, istiqamah mari masjid dan sebagainya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan agar umatnya sentiasa bermotivasi tinggi setiap hari dalam melakukan ketaatan walaupun ianya dianggap sedikit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, mendengar kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam tazkirah ini dan menjadi orang ikut kalam-kalam tersebut insya-Allah. Jadi saya nak buat 2 pengumuman tuan-tuan Allah pada penghujung ni. Yang pertama, alhamdulillah kompleks pendidikan Baitul Diyak telah beroperasi. Pada 5 bulan 2 itu pelajar dah masuk. Sekarang kita ada pelajar sampai 40 orang pelajar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada batch yang pertama ke kompleks tersebut, kita dah belanjakan jumlahnya yang saya kira semalam 3.823 juta ringgit yang kita belanjakan, daripada fasiliti pembinaan sampailah kepada fasiliti yang ada. Walaupun ada sedikit sebanyak yang perlu penambahan lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para penyumbang. Aktiviti yang kita buat setiap minggu yang biasa lah. Tuan-tuan kalau berminat nak hadir, saya sangat sarankan, iaitulah medan ilmu setiap hari Jumaat daripada jam 9 pagi sampai 11 pagi. Kita ada ustaz-ustaz yang berbeza. Setiap minggu 2 orang ustaz, daripada jam 9 sampai jam 11 pagi. Tempat yang selesa, walaupun taklah seluas masjid ni. Surau Ibadur Rahman itu sangat boleh memuatkan lebih daripada 200 orang lebih insya-Allah. Jemput datang tuan-tuan Allah. Setakat ni sambutan sangat luar biasa. Lebih kurang 100 orang jemaah yang datang setiap minggu
magi kepada majlis ilmu tersebut daripada seluruh kawasan di Cemor dan juga sampai ke Meru datang ke tempat kita. Alhamdulillah. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada Ramadan nanti kita akan lancarkan satu pelancaran yang baru, iaitu mencari dana bagi pembelian van yang kedua bagi kami. Setakat ni pelajar terpaksa berulang alik, kita nak angkut dia berulang alik susah sikit. Kita akan lancarkan pada 1 Ramadan nanti. Jadi saya berharap sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian dapat menyertainya bersama. Tak banyak, kita nak cari 25,000 orang menyumbang RM5 untuk satu lot saja. Kalau dapat, kita akan mencari RM125,000 membeli sebuah van yang baru, memuatkan 14 orang pelajar dalam satu penumpang 14 orang, dan campur dengan yang ada tu cukuplah untuk kita bawa pelajar pergi aktiviti khususnya solat Jumaat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sedikit pengenalan daripada saya. Dan siapa nak infak kepada Baitul Diyak, saya ada bawa tabung kat belakang sana, bolehlah infak seikhlas hati tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza billahi taufiq, sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.